Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya nak sharekan berkaitan dengan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan, memberitahu dalam surah Al-Baqarah yang Allah Subhanahu Wa Taala nak menjadikan seorang makhluk, seorang khalifah di atas muka bumi ni. Lalu malaikat ni bertanya kepada Allah, kenapa nak ciptakan satu bangsa yang melakukan kerosakan, kemusnahan dan kekecewaan di atas muka bumi ni. Jadi di sini para ulama, para ilmuwan berbincang kenapa malaikat ini dah tahu, sedangkan pada masa itu Nabi Adam AS belum lagi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ulama menjawab, di antaranya Syekh Wahbah Zuhaili, kerana pada ketika itu, pada masa itu, bumi sudah pun didiami oleh golongan jin. Mereka inilah melakukan kerosakan, kemusnahan, kekecewaan di atas muka bumi. Itu disebabkan malaikat ni dah tahu. Jadi kalau kita tanya siapa-siapa pun, kanak-kanak, remaja, dewasa dan sebagainya, semua orang tahu yang manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Nabi Adam AS. Dan nama Adam tu sendiri merujuk kepada asal kejadiannya, iaitu daripada tanah di permukaan bumi. Dan ada juga riwayat mengatakan Nabi Adam diciptakan daripada tanah yang basah, tanah yang lembap. Dan manusia kedua diciptakan selepas Nabi Adam AS adalah isteri kepada Nabi Adam adalah Siti Hawa. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam dengan ketinggian 60 hasta bersamaan dengan 30 meter lebih kurang. Jadi bila jasad Nabi Adam ni dah siap diciptakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan roh ke dalam jasad. Jadi bila mana roh dah masuk ke dalam jasad, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ke semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Sujud tanda kemuliaan. Kerana manusia ni, bila manusia ni betul-betul beriman kepada Allah, maka manusia tu akan jadi sebaik-baik makhluk, lebih baik daripada malaikat. Tetapi kalau manusia tu ingkar dengan arahan Allah, tak ikut apa Allah Ta'ala suruh, maka manusia tu akan jadi sehina-hina makhluk. Bukan sehina-hina manusia, tapi sehina-hina makhluk. Jadi Nabi Adam AS diciptakan pada hari Jumaat dan diturunkan daripada syurga ke bumi pada hari Jumaat, dan wafat pun pada hari Jumaat. Jadi bila Nabi Adam dan Siti Hawa ni makan satu buah daripada pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka serta-merta Nabi Adam dan Siti Hawa ni diturunkan ke bumi. Dikatakan ulama, Nabi Adam diturunkan ke bumi pada hari yang sama diciptakan. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumaat, dan pada hari yang sama itulah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Dan tempoh masa di bumi dan di syurga lain, kerana satu hari di syurga bersamaan dengan 1000 tahun. Jadi Nabi Adam ni, setengah riwayat mengatakan Nabi Adam sempat berada di syurga selama 500 tahun. Jadi bila Nabi Adam dan Siti Hawa ni diturunkan ke bumi, Nabi Adam ada riwayat mengatakan di Sri Lanka, ada yang mengatakan di India, dan ada juga yang mengatakan di antara tengah-tengah Sri Lanka dan India, di tengah-tengah tu. Adapun Hawa diturunkan di Jeddah. Lalu mereka ni bertemulah di satu tempat bernama Arafah ataupun Jabal Rahmah. Maka bila bertemu di antara Nabi Adam dan Siti Hawa, maka mereka ni menjalankan, meneruskan kehidupan mereka di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka pun dikurniakan seramai 20 orang kembar bersama dengan 40 orang anaknya. Setiap kali keluar anak, maka lelaki dan perempuan. Setiap kali keluar lelaki dan perempuan. Dan di antara anak Nabi Adam yang masyhur, yang terkenal dalam kalangan kita adalah Qabil dan Habil. Dan kalau kita tengok dalam tafsir Tabari dan Ibnu Kathir sendiri, usia Nabi Adam AS adalah selama 1000 tahun, dan ada juga riwayat mengatakan usia Nabi Adam selama 960 tahun. Dan selepas kewafatan Nabi Adam AS, setahun selepas daripada itu, dikatakan Siti Hawa pun wafat. Bila Nabi Adam AS wafat, maka kepimpinan Nabi Adam ni diserahkan kepada anaknya, iaitu Nabi Yish AS. Maka Nabi Yish AS inilah membawa manusia, membawa keluarganya ke jalan kebenaran, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala.